Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Nahmadu wa nusalli wa nusallim ala rasulil karim wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Hadis ke sini ni hadis 13 ah. An Nabi Musa Abdullah bin Qais al-Ash'ari radhiyallahu anhu qala su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil rajuli yuqatilu syaja'atan wa yuqatilu hamiyatan wa yuqatilu riya'an ayyu zalika fi sabilillah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man qatala litakuna kalimatullah hiyal ulya fahuwa fi sabilillah. Sayyidina Abu Musa yaitu Abdullah bin Qais al-Ash'ari radhiyallahu anhu berkata bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya mengenai orang yang berperang kerana keberanian. Ada yang berperang kerana dendam dan ada yang berperang kerana riak. Yang mana satukah orang yang berperang kerana Allah Subhanahu wa taala? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang berperang kerana menegakkan kalimah Allah Subhanahu wa taala, dialah orang yang berada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang pergi berperang, Rasulullah SAW ditanya mengenai orang yang berperang ke ataupun orang yang pergi berperang. Tambah pergi ya. Keberanian itu mungkin berani. Kerana berani. Lebih. Kalau kerana keberanian. Rasulullah SAW ditanya mengenai orang yang pergi berperang kerana berani. Ada yang berperang kerana dendam dan ada yang berperang kerana riak. Yang mana satukah orang yang berperang kerana Allah Subhanahu wa taala? Maka Rasulullah SAW barang siapa yang berperang kerana menegakkan kalimah Allah Subhanahu wa taala, dialah orang yang berada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Di jalan. Jadi di sini siapakah? Mana? Siapakah orang yang berperang kerana Allah Subhanahu wa taala? Siapakah? Tapi sini ayu dalika. Lebih pada yang manusia, yang ayu zalika maksudnya ayu niyah, ayu niyah, bukannya orang kan? Ayu zalika bukannya orang kan? Ya maksudnya ayu zalika tu maksudnya ayu zalika syaja'atan hamiyatan riyaan tu. Yang mana satukah ayu zalika fi sabilillah. Niat yang mana satukah kerana Allah Subhanahu wa taala. Itu maksudnya kan? Ataupun yang mana satukah niat kerana Allah Subhanahu wa taala. Yang mana satukah ataupun niat yang mana satukah kerana Allah Subhanahu wa taala. Niat yang mana satukah kerana Allah Subhanahu wa taala. Tanda soalnya ada? Ya ada soal, ya soalan kan tu? Oh, tanda soal, tanda soal. Maka Rasulullah SAW barang siapa yang berperang kerana menegakkan kalimah Allah SWT, maka dialah orang yang berada di jalan Allah. Ayu zalika fi sabilillah. Bukan kerana Allah, maksudnya niat mana satukah yang berada di jalan Allah lah maksudnya. Niat mana satukah berada di jalan Allah. Ya bukan niat itu satu kerana Allah, satu. Jadi antara niat-niat itu mana satu yang berada di jalan Allah. Itu maksudnya kan. Niat yang mana satukah berada di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka Rasulullah SAW barang siapa yang berperang kerana menegakkan kalimah Allah, dialah orang yang berada di jalan Allah. Okey. Jadi sekarang di sini pada hadis ini kita ni perlu penerangan tentang fisabilillah. Fisabilillah itu apa? Jadi nota kaki di dalam hadis ini terdapat penjelasan bahawa amal-amal itu hanya dikira berdasarkan niat yang betul. Kelebihan yang disebutkan mengenai para pejuang adalah khusus bagi siapa yang berperang untuk meninggalkan kalimah Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis juga terdapat keharusan untuk bertanya tentang sebab dan terdapat kepentingan mendahulukan ilmu sebelum beramal. Selain itu, terdapat juga celaan terhadap mengajar dunia dan celaan berperang demi kepentingan diri sendiri dalam perkara yang bukan ketaatan. Sempayah sikit kan faham dia punya footnote. Meninggalkan agama Allah. Ini daripada Barah Bangkawi punya syarah. Li'la'i
Dinillah kali dalam Barah Bangkawi punya syarah tu. Ada siapa pegang Barah Bangkawi punya syarah? Ayun siya. Ada, ya ada tu. Tapi sesuai kah yang punya footnote tu? Sesuai kah? Nilai dini Islam kan? Dia punya tu sesuai ke tu? Dia punya footnote tu. Adakah perlu di panjang-panjang itu dipendekkan lagi ataupun kita ni perlu penjelasan tentang fisabilillah saja? Daripada hadis itu kita ni boleh faham pulang sudah. Cuma ini macam huraian ekstra lah, macam panjang juga sebenarnya. Okey. Macam payah sikit kan faham lah. Ada dua. Ha? Ha. Dan di sini dalam hadis ini terdapat penjelasan bahawa amalan itu hanya dikira berdasarkan niat yang betul. Memanglah kita ni cerita sebab ikhlas kan. Kelebihan yang disebutkan mengenai para pejuang adalah khusus bagi sesiapa yang berperang untuk meninggikan agama Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam hadis ini juga terdapat keharusan untuk bertanya tentang sebab dan terdapat kepentingan mendahulukan ilmu sebelum beramal. Maksudnya tanya kenapa. Maksudnya tanya mesti bab niat ini pun tanya arah Nabi juga. Sahabat tanya arah Nabi. Orang-orang macam ni mana satu? Maksudnya ada keharusan untuk tanya sebab. Kita ni mesti tanya sebab. Dan ada kepentingan mendahulukan ilmu sebelum beramal. Jadi mendahulukan ilmu maksudnya sebelum berperang kita ni mesti tahu apa ilmu yang perlu kita ni buat dulu. Selain itu terdapat juga celaan terhadap mengejar dunia. Daripada mafhum hadis itulah. Daripada syaja'atan, hamiyatan, riya'an itu memang mengejar dunia dan celaan berperang demi kepentingan diri sendiri, dendam dan dalam perkara yang bukan ketaatan. Tapi macam terlalu panjang kali. Perlu fisabilillah pulang saja yang diperlukan ini sebenarnya. Okay. Semua tu boleh Bangkawi punya. Barang-barang. Tapi kalau dalam dalilul falihin fisabilillah ay kainin fi ta'atihi. Maksud dalam ketaatan. Fisabilillah maksudnya dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi maksudnya kita ni perlu jelaskan di sini maksudnya berada di jalan di fisabilillah ni, apa maksud fisabilillah ni kan? Berada dalam ketaatan lah maksudnya kan. Kalau daripada dalil falihin lah. Maksudnya orang itu berada dalam ketaatan. Fisabilillah ni maksudnya dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi cadangan rasanya bagus footnote-nya ni bagi saja. Fisabilillah itu maksudnya. Jadi baru kali ni. Fisabilillah apa bisa? Berada dalam fahuwa fi berada di jalan Allah. Maksudnya berada di jalan Allah bermaksud buat nota kakinya dulu. Berada di jalan Allah. Berada di jalan Allah bermaksud berada di jalan Allah bermaksud apa kainin fi ta'atihi maksudnya berada dalam ketaatan kainin fi ta'atihi berada di dalam berada dalam ketaatan lah maksudnya bermaksud dalam ketaatan apa maksudnya dalam ketaatan ke ataupun dalam bukan menuju ketaatan ke apa? Dalam ketaatan saja. Maksud dalam ketaatan kepada Allah. Okey. Nanti review balik lah. Tapi yang penting atau poin yang penting lah untuk menerangkan fisabilillah itu. Orang akan tanya fisabilillah itu apa? Jadi fisabilillah maksudnya fi ta'atillah. Berada dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian Subhanahu Wa Taala. Okey.
Seterusnya وعن أبي بكرة نفيع بن الحارث الثقفي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار قلت يا رسول الله هذا القاتل فما بال المقتول قال إنه كان حريصا على قتل صاحبه متفق عليه. Sayyidina Abu Bakrah yaitu Nufai' bin Al-Haris bin Haris As-Sakhafi radhiyallahu anhu mengatakan bahawa meriwayatkan Oh, meriwayatkan lah. meriwayatkan bahawa baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila dua orang Islam datang bertemu dengan membawa pedang masing-masing, maka orang yang membunuh dan yang terbunuh itu kedua-duanya mereka berada dalam neraka. Aku bertanya, wahai Rasulullah, ya Rasulullah, ya Rasulullah, orang yang membunuh itu kami boleh terima. Tetapi kenapa orang yang dibunuh juga terlibat sama? Baginda SAW bersabda kerana dia juga berhasrat untuk membunuh saudaranya. Terlibat sama itu sesuai dari segi bahasa Melayu. Cuma soalannya di sini ya ada ni, ada tafsir soalnya. Apa? Fal qatilu wal maqtulu finnar. Karena wal mazhab innahu okey, sini ada. Dalam mana bara bangkoi apa sebutnya? Al-qatilu wal maqtulu finnar. Lahu kana tunam, bunam. Bukan. Okey. Ya, maksudnya ya Rasul, orang yang membunuh itu kami boleh terima. Tetapi kenapa orang yang dibunuh juga terlibat sama? Itu mudah fahamlah, mudah faham. Nabi sudah beritahu dua-duanya masuk neraka. Jadi jawapannya hazal qatilu. Kami kata orang yang membunuh kami boleh terima, tetapi kenapa orang yang dibunuh juga terlibat sama? Okeylah, mafhumnya luruslah fama balul maqtul, tapi dari segi terjemahan fama balul maqtul tu maksudnya soalannya bagaimana boleh yang dibunuh? Maksudnya macam mana boleh yang dibunuh ini masuk neraka kan? Jadi samalah, orang yang membunuh itu kami boleh terima, tetapi kenapa orang yang dibunuh juga terlibat sama? Okey, mafhum. Baginda SAW kerana dia juga berhasrat untuk membunuh saudaranya. Ataupun bagaimana orang yang dibunuh juga Qatli sahibihi. Cuma yang itu saja. Apabila dua orang Islam datang bertemu, idzal taqal muslimaini bi sayfayhima, ni kita ni boleh ringkaskan lagi. Apabila kedua-dua menerima nasib yang sama. Menerima nasib yang sama boleh. Tapi kenapa orang itu juga menerima nasib yang sama? Kira lebih terlibat atau macam membuat sesuatu ni dimasukkan dalam sini. Cuba lihat. Wahai Rasulullah, orang yang membunuh memanglah masuk neraka, tetapi bagaimana orang yang terbunuh pun masuk neraka? Ini lebih. Orang yang membunuh memanglah masuk neraka, hazal qatil. Tetapi bagaimana orang yang terbunuh pun masuk neraka? Samalah saja. Ini lebih anulah. Apa tadi yang orang yang membunuh itu kami boleh terima. Okey, boleh. Yang kami boleh terima ni kita ni cuba tukar kepada orang yang membunuh. Itu memanglah masuk neraka kan? Neraka, tetapi kenapa orang yang dibunuh juga menerima nasib yang sama? Ini bisa sikit ayatnya. Okey. Dia berniat dengan bersungguh-sungguh hendak membunuh lawannya. Okey. Ini apabila dua orang Muslim berbunuh-bunuhan. Berbunuh-bunuhan. Kalau dalam berbunuh-bunuhan tak apalah.
Kalau dalam mana? Dalam nuzah apa? Idzal taqal muslimani bisayfayhima. Oh, ia ia akan beritahu indah semestinya dalam perang kan dua kan hadis ini akan beritahu indah juga. Ia apabila dua orang Islam bertemu apa Melayunya kalau orang itu berlawan lah. Apabila dua orang Islam berlawan dia juga. Idzal taqal muslimani bisayfayhima. Bertemu. Maksudnya kalau di sini berbunuh-bunuhan dalam Melayu ini berbunuh-bunuhan ini pun ya mesti kan begitu bawa pedang itu berbunuh-bunuhan ini menunjukkan dia bawa pedang. Ya kayak racun pun berbunuhan juga. Apa bisa? Apabila dua orang Islam bergaduh, dia juga bergaduh lain tumbuk tu juga. Apabila orang di sekolah apa lagi kalimah Melayu yang menumpahkan darah. Menumpahkan darah. Apabila apa yang diberikan itu? Apabila dua orang Islam bertemu macam bukan perang lah macam bukan. Okey, macam ni. Apabila dua orang Islam bertemu membawa pedang untuk berbunuhan. Untuk berbunuhan. Apabila dua orang Islam bertemu membawa pedang untuk berbunuh-bunuhan. Maksudnya kan berbunuh-bunuhan maksudnya ini kan bunuhan lah. Antara macam mana? Cuma tu berbunuh-bunuhan. Kalau dalam ni apabila dua orang Muslim berbunuh-bunuhan saja yang nak begitu bawa pedang. Jadi kita ni tambah apabila dua orang Islam bertemu membawa pedang untuk berbunuh-bunuhan. Untuk saling bunuhan. Bunuhan. Untuk saling berbunuh-bunuhan. Okeylah maksudnya kalau dua orang datang bertemu membawa pedang untuk berbunuh-bunuhan macam kan menyerang orang lain pula. Ini kan saling berbunuh. Okey, ulang balik. Sayyidina Abu Bakar itu Nufai bin Haris As-Sakhafi. Coba. Ini nantilah untuk nanti. As-Sakhafi radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa baginda Nabi SAW bersabda, apabila dua orang Islam bertemu membawa pedang untuk saling berbunuh-bunuhan, maka orang yang membunuh dan yang terbunuh itu kedua-duanya berada di dalam neraka. Aku bertanya, ya Rasulullah, orang yang membunuh itu memang masuk neraka, tetapi orang yang dibunuh juga menerima nasib yang sama. Tetapi kenapa orang yang dibunuh juga menerima nasib yang sama? Baginda SAW bersabda, kerana dia juga berhasad untuk membunuh saudaranya. Okey. Bukan. Kha. Qa. Saqafi kah? Q. Saqafi. Okey. Q. Pakai Q. Okey, seterusnya. Okey, bismillah. Teruskan. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salatu rajuli fi jama'atin tazidu ala salatihi fi suqi wa baitihi bid'an wa 20 darajatan wa dhalika anna ahadahum idza tawadda'a fa ahsana al-wudu'a thumma ata al-masjida la yuridu ila as-salata la yanhazuhu illa as-salatu lam yakhtu khutwatan illa rufi'a lahu biha darajatun wa hutta anhu biha khati'atun hatta yadkhula al-masjida fa idza dakhala al-masjida kana fi as-salati ما كانت الصلاة هي تحبسه والملائكة يصلون على أحدكم ما دام في مجلسه الذي صلى فيه يقولون اللهم ارحمه اللهم اغفر له ثم تب عليه ما لم يؤذي فيه ما لم يحدث فيه متفق عليه. هذا لفظ مسلم. وقوله صلى الله عليه وسلم ينهزه هو بفتح الياء والهاء وبالزاي
ay yukhrijuhu wa yunhiduhu. Yunhiduhu. Jadi itu damitkan saja. Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata bahawa Rasulullah SAW bersabda, pahala seseorang yang solat berjemaah melebihi pahala solat berjemaah. Dalam nota kaki berjemaah di masjid. Dalam dalil falihin di masjid. Fil masjid. Melebihi pahala solat secara bersendirian di kedai. Bersendirian di kedai dalam kurungan tempat kerja. Tempat kerja tu adakah tu? Di kedai, tempat kerja dan di rumah dengan kiraan 25 kali ganda. Demikianlah bila seorang mengambil wuduk dengan sempurna. Ini mengambil wuduk dengan sempurna. Terjemahan kepada idza tawadda'a fa ahsanal wudu'a. Maksudnya mengambil wuduk dengan sempurna. Kemudian dia keluar menuju ke masjid dengan niat hanya untuk mendapatkan ganjaran. Menunaikan solah dan tiada dorongan melainkan hanya menunaikan solah. Tiada satu langkah pun melainkan dikurniakan kepadanya satu darjat dan dihapuskan baginya satu dosa sehingga dia memasuki masjid. Apabila dia sudah berada di dalam masjid menunggu waktu bersolat, dia dianggap berada di dalam solat. Yakni sudah mula mendapat ganjaran bersolat. Selagi mana dia, maksudnya dia berada di dalam solat, maksudnya ia ada tu dalam dalil falihin ada. Maksudnya ia sudah mula mendapat ganjaran bersolat. Selagi mana dia menunggu untuk menunaikan solat berjemaah. Para malaikat akan mendoakan untuknya selagi mana dia berada di tempat duduknya. Mereka mendoakan, ya Allah, rahmatilah dia, ampunkanlah dia, terimalah taubatnya, selama mana dia tidak menyakiti orang lain, selagi dia tidak berhadas. Selagi mana? Selama mana dia tidak menyakiti orang lain, selagi mana dia tidak berhadas. Selagi mana bisa ya? Selagi mana? Nota kaki, segala bentuk perbuatan sama ada dengan tangan ataupun dengan lisan. Maksudnya selama mana dia duduk dan menunggu solat berjamaah dan dia tidak pergi ke tempat lain. Ini dalam apa? Yang asbaghaw du'ahu itu adakah dibagi nota kaki? Mana? Penjelasan apa yang dimaksudkan dengan menyempurnakan wudu? Mana? Asbaghaw du'ahu. Mana tu? Di mana tu? Idza tawaddu'a fa ahsanal wudu'a, terjemahannya mengambil wuduk dengan sempurna. Ya memang fa ahsanal wudu'a. Maknanya sunat-sunatnya. Maksudnya bila asbagul wudu apa ia punya penerangan sana? Mendatangkan dengan sunat dan adab. Maksudnya mengambil wuduk dengan sempurna, maksudnya dengan fardunya, sunatnya. Jadi terjemahan mengambil wuduk dengan sempurna itu sudah merangkumi fa asbagul wudu apa semua sekali itu. Sunat-sunatnya. Kemudian Allahumma tub. Di mana? Itu kita apa tu? Darul Minhaj. Sekejap. Pasal ni pun kopi Darul Minhaj juga. Yang sana Darul Minhaj yang lain sama aja. Tu Allahumma tub alaihi. Sini Allahumma ighfir lahu, Allahumma tub alaihi. Wa tub alaihi, salah alaihi. Tapi sana Allahumma ada Allahumma. Allahumma, semua Allahumma tub alaihi. Okey. Seterusnya وعن أبي العباس عبد الله بن عباس بن عبد المطلب رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربي تبارك وتعالى قال إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة وإن هم بها فعملها وكتبها الله 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة وإن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله عنده hasanatan kamilatan wa in hamma biha fa'amilaha katabaha Allahu sayyi'atan wahidatan. Muttafaqun alaih. Sayyidina Abu Abbas iaitu Abdullah bin Abbas bin Abdul Muttalib radhiyallahu anhuma meriwayatkan hadis qudsi. Ani fima yarwi an rabbih tabaraka wa taala, meriwayatkan hadis qudsi bahawa Rasulullah SAW bersabda, Allah SWT telah pun menetapkan kebaikan dan keburukan. Innallaha katabal hasanat was sayyi'at. Hasanat was sayyi'at. Kemudian dia menyatakan dengan terperinci, atau kemudian Allah menyatakan dengan secara terperinci. Kemudian Allah
Subhanahu wa taala menyatakan secara terperinci. Ha? Menjelaskan. Menjelaskan dengankah secara? Secara Menjelaskan secara dengan terperinci. secara terperinci. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan secara terperinci, barang siapa yang berazam, man hamma berazam untuk melakukan kebaikan namun dia tidak mampu melaksanakannya, falam ya'malha, maka Allah Subhanahu wa taala katabahallahu lahu, menetapkan untuknya satu kebaikan yang sempurna, hasanatan kamilatan. Jika dia berazam lalu dia dapat melaksanakannya, maka Allah Subhanahu wa taala menetapkan untuknya bermula 10 kebaikan. Akan berganda hingga 700 kebaikan, bahkan dengan gandaan yang lebih banyak. Maksudnya katabahallahu indahu asyra hasanatin ila, maksudnya bermula tu pakai terjemahan daripada ila itulah. Maksudnya bermula 10 kebaikan sehingga macam itu. Akan berganda hingga 700 kebaikan, bahkan dengan gandaan yang lebih banyak. Sebaliknya, barang siapa yang berazam untuk melakukan kejahatan, kemudian dia tidak melakukannya, maka Allah SWT akan menetapkan untuknya satu kebaikan yang sempurna. Jika dia berazam, lalu dia melakukannya, maka Allah SWT akan menetapkan untuknya satu keburukan. Nombor 1, nota kaki, Imam Nawawi berkata, ini adalah sebuah hadis yang mulia di mana Nabi SAW menerangkan kemurahan Allah SWT kepada hamba-hambanya. Kalaulah bukan kerana kemurahan yang agung ini, nescaya tiada seorang pun yang akan masuk syurga akibat keburukan lebih banyak daripada kebaikan. Namun Allah SWT simpati terhadap hamba-hambanya dengan menggandakan kebaikan untuk mereka, manakala kejahatan pula tidak digandakan. Sesungguhnya Allah SWT menjadikan azam untuk melakukan kebaikan itu sebagai satu kebaikan. Kerana berazam melakukan kebaikan itu merupakan perbuatan hati, iaitu berniat untuk melakukan perkara tersebut. Ini dalam sini kali, ini dalam Barah Bangkawi punya syarah. Ini okeylah, ini ia punya azam bagi nama. Kalau tashkil, azam bagi nama. Bila lagi Bagi nama untuk keluar. Azam itu bila lagi orang buat? Nada Azam apa? Macam berniat, berazam. Berazam. Bila? Bila lagi buat? Sendiri saya cuma tahu. Tak mesti ada orang tashkil lah kali. Bila kan berniat itu. Kalau ada tashkil lah, bila kan berniat. Okay lah, lepas ni semua azam amal lah, azam. Azam. Nada dalam cakapan tadi. Bila sembahyang sunat. Mana tashkil dulu baru berniat lah. Jadi mesti ada tashkil itu, mesti ada apa? Ada hadis tashkil. Ada kali. Okey, seterusnya. Ini panjang sikit lah. Okey. Ini panjang sikit. Okey. Seterusnya ialah ini hadis tentang tawassul. Nabi Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhuma qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu intalaqa salasu nafarin mimman kana qablakum hatta awahum al-mabitu ila gharin fadakhaluhu fanhadarat sakhratun min al-jabali fasaddat alaihim al-ghar faqalu innahu la yunjikum min hadhihi as-sakhrati illa an tad'u Allah ta'ala bi salihi a'malikum. Qala rajulun minhum Allahumma kana li abawani shaykhani kabirani wa kuntu la aghbiqu qablahuma ahlan wala malan. Malan kah? Lam alif kata. Ya. Fana abi talabu syajari yawman falam urih alaihima hatta nama fahalabtu lahuma ghabuqahuma fawajadtuhuma naimaini wa karihtu an aqbiqa qablahuma ahlan wala aw malan falabistu walqadahu ala yadayya antaziru istiqazuhuma
حتى برق الفجر والصبية يتضاغون عند قدمي فاستيقظا فشربا غبوقهما اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه من هذه الصخرة فانفرجت شيئا لا يستطيعون الخروج. وقال آخر اللهم كانت لي ابنة عم كانت أحب الناس إلي وفي رواية كنت أحبها كأشد ما يحب الرجال النساء فأردتها على نفسها فامتنعت مني حتى ألمت بها سنة من السنين فجاءتني فأعطيتها 20 و100 دينار على أن تخلي بيني وبين نفسها ففعلت حتى إذا قدرت عليها وفي رواية فلما قعدت بين رجليها قالت اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه فانصرفت عنها وهي أحب الناس إلي وتركت الذهب الذي أعطيتها اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه فانفرجت الصخرة غير أنهم لا يستطيعون الخروج منها. وقال الثالث اللهم استأجرت أجراء وأعطيتهم أجرهم غير رجل واحد ترك الذي له وذهب فسمرت أجره حتى كثرت منه الأموال فجاءني بعد حين فقال يا عبد الله أدي إلي أجري فقلت كل ما ترى من أجرك من الإبل والبقر والغنم والرقيق قال يا عبد الله لا تستهزئ بي قلت لا أستهزئ بك فأخذه كله فاستاقه فلم يترك منه شيئا اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه فانفرجت الصخرة فخرجوا يمشون متفق عليه. Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu berkata bahawa saya telah mendengar Rasulullah SAW bersabda, 3 orang di kalangan umat terdahulu telah pergi bersafar sehingga mereka singgah untuk bermalam di dalam sebuah gua. Tiba-tiba satu batu besar dari atas bukit itu telah jatuh menutupi pintu gua tersebut. Mereka berkata, kita tidak akan dapat lepas dari sekatan batu besar ini melainkan kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan bertawassul dengan amalan soleh kita sendiri. Ini diterjemahkan dengan tawassul lah. Bisalihi a'malikum. Maka salah seorang daripada mereka mula berdoa, ya Allah, kedua-dua orang tuaku sudah lanjut usia. Aku tidak akan memberikan susu di waktu petang. Ini ghabaqa tadi itulah. Aghbiqu. Memberikan susu, minum susu di waktu petang. Kepada keluarga dan hamba sahayaku. Ahlan wa malan. Sebelum memberikan kepada mereka berdua terlebih dahulu. Suatu hari aku terpaksa pergi lebih jauh daripada biasa untuk mendapatkan tanaman sebagai makanan binatang ternakan menyebabkan aku tidak dapat pulang pada waktunya sehingga mereka berdua telah tidur. Syajarah tu apa tu? Talabus syajari yauman tu, ia cari kayu api kah? Ia cari ternakan tu? Nada? Kayu api itu. Talabus syajari itu. Cari kayu api kah ataupun cari binatang ternakan? Makanan binatang ternakan. Syara'a fihi al-mawati. Okey. Okey. Sebagai makanan binatang ternakan. Untuk mendapatkan makanan binatang ternakan lah. Mendapatkan makanan binatang ternakan. Aku pergi lebih jauh daripada biasa untuk mencarilah. Mencari kan mendapatkan. Mencari tanaman untuk binatang ternakan. Mencari ke bisa? Suatu hari aku terpaksa pergi lebih jauh daripada biasa untuk mencari tanaman untuk makanan binatang ternakan menyebabkan aku tidak dapat pulang pada waktunya sehingga mereka berdua telah tidur. Seperti biasa aku memerah susu untuk mereka lalu aku mendapati bahawa mereka sedang tidur. Aku tidak tergamak untuk mengejutkan mereka dan tidak akan memberi minum kepada ahli keluarga dan hamba sahaya sebelum memberikannya kepada mereka. Aku tetap menunggu mereka bangun sambil memegang mangkuk susu
sehingga terbit fajar. Dalam keadaan anak-anakku menangis meraung-raung kelaparan di kakiku. Apabila mereka bangun tidur, maka mereka terus minum susu. Ya Allah, seandainya aku melakukan semua ini semata-mata untuk mendapat keredaan-Mu, maka bukakanlah jalan untuk kami yang terhalang oleh batu besar ini, ataupun yang dihalang. Yang terhalang. Ma nahnu fihi anis sakhrah. Terhalang. Terhalang oleh batu besar ini, maka batu besar itu pun berganjak sedikit, tetapi mereka masih belum mampu untuk keluar. Orang yang seterusnya pula berdoa, Ya Allah, aku mempunyai seorang sepupu perempuan. Dia merupakan perempuan yang paling aku cintai. Dalam riwayat yang lain, aku amat mencintainya seperti cinta lelaki yang mendalam terhadap wanita. Sukai. Ahabbun nas ilayya kana ahabban nasa ilayya. Maksudnya orang yang paling ia sukalah. Yang paling mana dia hilang. Paling aku sukai. Kalau cinta. Cinta ni lain sudah. Aku amat menyukai nya seperti cinta. Aku amat menyukainya seperti kesukaan lelaki yang mendalam terhadap wanita. Macam tu. Dia suka ni macam terbatas sikit bah. Suka aku pulang ya, bah. Tapi suka tu sekadar suka-suka. Suka-suka. Yang kedua tu boleh cinta ada. Maksudnya aku amat menyintainya lah. Yang kedua. Di sini respon musyabihan. Itu sifat musyabihan. Maksudnya Mirip serupa seperti dekat dengan cinta dekat. Tidak serupa tapi dekat. wa fi riwayatin, aku amat mencintainya seperti cinta lelaki lah. Maksudnya aku amat menyukainya seperti cinta lelaki lah. Macam mana tu? Seorang lelaki. Maksudnya kesukaannya tu macam mirip cinta lelaki lah. Macam tu lah maksudnya. Yang menafsirkan lagi cinta tu kan. Mana dia? Fi riwayatin wa fi riwayatin kuntu ahabbuha ka ashaddi ma yuhibbu rijalun nisa. Okey. Aku amat menyintainya. Aku amat menyukainya seperti cinta lelaki yang mendalam terhadap wanita. Tu boleh pulang kali tu. Aku kesukaan. Bukan seumpama tak? Aku amat menyukainya seumpama. Umpama ni ya one to one kan, maksudnya sama bah. Aku amat menyukainya umpama cinta lelaki yang mendalam terhadap wanita. Okey. Dia merupakan perempuan yang paling aku sukai. Dalam riwayat yang lain, aku amat menyukainya umpama cinta lelaki yang mendalam terhadap wanita. Aku ingin agar dia menyerahkan dirinya kepadaku, namun dia menolaknya. Selang beberapa tahun kemudian, berlaku musim kemarau yang dahsyat. Keadaan terus memaksa dirinya untuk datang kepadaku. Aku berikan padanya 120 dinar untuk berkhalwat dengannya. Maksudnya untuk berkhalwat dengannya. Ia bagi 120 dinar untuk berkhalwat. Bersamanya lah, bukan dengannya, bersamanya lah. Ala an tukhalliya baini wa baina nafsiha. Maksudnya bersamalah. Baini wa baina nafsiha itu boleh diterjemahkan dengan bersama. Ia juga berkhalwat bersamanya. Lalu dia pun bersetuju untuk melakukannya. Fafa'alta. Ketika aku menghadapi peluang ini, dalam riwayat yang lain, tatkala aku berada di antara kedua kakinya,
dia berkata, takutlah kepada Allah. Oh. Janganlah kamu menodai kehormatanku melainkan dengan cara yang halal. Ada maksudnya pasal itulah. Pasal apa? Cincin itu. Berarti ya, la tafuddal khatam illa bihaqqihi. Maksudnya jadi ayat itu adalah satu kinayah. Kinayah maksudnya satu ayat yang menggambarkan tentang melakukan ataupun jangan dalam syarah Barah Bangkawi, la tuqarriban apa la la tuqarribanni. Maksudnya tidak akan marwahku tidak akan tercalar melainkan dengan perkahwinan lah yang disyariatkan oleh Allah SWT. Jadi ia punya terjemahannya adalah janganlah kamu menodai kehormatanku melainkan dengan cara yang halal. Okey, itu lurus. Maka aku terus memalingkan diri daripadanya sedangkan dia merupakan orang yang paling aku sukai, cintai, aku sukailah. Aku terus membiarkan dinar yang aku telah berikan kepadanya, yang aku telah berikan kepadanya. Biarkan. Aku terus membiarkan dinar yang aku telah berikan itu kepadanya. Tinggal. Apa yang begitu apa tinggalkah? Wa taraktu atau mengabaikan. Aku terus mengabaikan. Ya berpaling ya, belum jalan lagi kan? Dia berpaling ya kan? Aku terus mengabaikan. Maksudnya yang dia minta baliklah kan begitu. Aku terus mengabaikanlah dinar yang aku telah berikan kepadanya. Oh, okay. Maksudnya ya kan begitu fataraktu. Maksudnya ya indah memikirkan minta baliklah. Kan itu maksudnya kan. Ada huraian dalam dalil. Ambil taqwalah. Jadi ya Allah, seandainya aku melakukan semua itu semata-mata untuk mendapatkan keredaanmu, maka bukakanlah jalan untuk musibah yang kami alami ini. Maka batu besar tersebut berganjak sedikit. Meskipun begitu, mereka masih belum dapat keluar. Orang yang ketiga pula berdoa, ya Allah, aku pernah mengambil beberapa orang pekerja dan aku telah membayar upah mereka kecuali seorang. Dia pergi tanpa mengambil upahnya. Maka aku bercadang untuk melaburkan upahnya itu dalam perniagaan sehingga menghasilkan harta yang banyak. Setelah sekian lama dia datang kepadaku lalu berkata, wahai hamba Allah, bayarlah upahku. Lalu aku berkata, semua benda yang kamu lihat sama ada unta, lembu, kambing dan hamba saya ini adalah hasil daripada upahmu. Maka dia berkata, wahai hamba Allah, janganlah bergurau. Aku berkata, aku tidak bergurau. Maka dia terus mengambil seluruh harta tersebut dan membawanya pulang tanpa meninggalkan sedikit pun. Ya Allah, jika perbuatanku ini semata-mata mendapatkan keredaanmu, maka bukakanlah jalan untuk musibah yang kami alami ini. Maka batu besar tersebut berganjak, lalu mereka semua berjaya keluar dan pergi. Jadi keluar dan pergi. Dia punya apa? Ada terjemahan yamshuna belakang tu, yamshuna. Fakharaju yamshuna. Keluar dan pergi. Yang apa hasil daripada upahmu itu apa tadi? Dia pergi tanpa bayarlah upahku. Lalu aku tanya, semua benda yang kamu lihat sama ada unta, lembu, kambing dan hamba saya ini adalah hasil daripada upah kamu, hasil daripada upah yang kau tinggalkan. Enggak ada upah. Apa ayatnya? Hasil daripada upah yang dalam kurungan yang kau tinggalkan dulu. Dalam mana apa? Dalam dalil. Ada sini ada. Dalam apa bisa? Hasil daripada upah yang dalam kurungan upah kamu dalam kurungan yang tidak kamu ambil dulu oleh saya. Yang kamu tinggalkan dulu. Yang kamu abaikan dulu ataupun yang apa?
Ya kalau mudah diterjemahkan sebagai gaji ini, Pak. Gaji, Pak. Aku telah membayar gaji mereka kecuali seorang. Dia telah pergi tanpa mengambil gajinya. Maka aku bercadang untuk melaburkan gajinya dalam perniagaan sehingga menghasilkan harta yang banyak. Setelah sekian lama dia datang kepada lalu, wahai hamba Allah, bayarlah gajiku. Lalu aku berkata, semua benda yang kamu lihat sama ada unta, lembu, kambing dan hamba saya adalah hasil daripada gaji kamu dulu. Gaji kamu dulu. Upah kah gaji? Gaji bisa ke ya? Upah ni Upah oh, ganjaran lah. Usaha upah lebih. gaji ni ada bulan-bulan. Ini ada bulan. Ini ada bulan-bulan kali. Jap, lihat sini. Gaji itu lebih bisa ya? Dan daripada upahmu, okey. Tapi kalau dalam bahasa anu pun memang pakai upah kan. Gajian ni ia lebih kepada apa? Gajian ni ia jenis bulan-bulan, Pak. Kalau upah ni by anu kan, by job kan. Ya macam kalau kaling kan pakai upah. Oh, kalau kerja tu yang 9 to 5 yang bulan-bulan bagi gaji. Jadi sebenarnya tu gaji upah lah, upah saja. Tapi kalau hasil daripada upah kamu tu difahamilah daripada konteks hadis itu, daripada atas memang ia ambil pun hadis upahnya tu. Jadi hasil daripada upah kamu tu sudah difahamilah, tidak perlu diterangkan lagi. Tadi yang arah cerita nombor 1. Falfarajat syai'an la yastati'un al-khuruja minhu wa minhu. Bahasa khuruja nombor berapa tu? Nombor 1 la yastati'ul khuruj. Sini la yastati'ul khuruj. Dalam mana Darul Minhaj khuruj saja kan? Orang yang pertama, la yastati'ul khuruj. La yastati'unal khuruj. Nombor 1. Nombor 1. Sini ada minhu. Nombor 1. Oh, sini dalam minus sekian puluh. Tapi dalam sini dalam minus Yang nombor 2 min. Kuruja. Kuruja Apa? Khuruj ya minhu ada. Sini ada minhu juga. Dalam barang bangkai pun ada minhu. Tapi kalau kan i'timad arah sini ada minhu. Pakai yang anu sajalah, Darul Minhaj saja. Kalau indah, kalau rajin dia ada lagi. Jadi taruh dalam dia punya footnote wa fi nusqatin minhu. Ini Nuatal punya maksudnya. Jadi gimana mau masukkan minhu kan orang ada baca yang lain juga kan, kadang-kadang orang akan. Tapi kalau itu banyak peluang lagi yang berbeza di atas yang sebelum sudah dibaca. Kalau indah di anu saja masukkan sini dulu. Insert footnote wa fi nus ada pautan dulu sini. Okey, habis. Jadi bab seterusnya ialah bab taubat. Habis satu bab sudah habis. Tapi satu bab kita ni ada skip hadis panjang bab nombor 2 kah? 26. Bab nombor 2 apa? Bab 2 taubat. Apa? 26. Yang apa? meminum susu bagi memberikan susu. Berikan minum susu atau memberikan susu? Memberikan susu, memberi minum susu. Maka saya seorang daripada mereka yang berdoa, ya Allah, kedua orang. Memberi minum susu. Tidak akan memberikan susu di waktu petang. Memberi minum susu kali ya? Sikit dia panjang ayat. Dan berikan susu di waktu petang kepada keluarga dan hamba saya itu. Susu. Ya, ghabaqa itu adalah membagi minum susu di waktu petang. Maksud ghabaqa. Minum susu di waktu petang. Jadi ia beritahu yang dah sempat bagi minum susu waktu petang pasal dia akhir balik. Jadi ia balik malam. Jadi bila balik malam ia tidur sudah, tapi ia tunggu. Cuma aku tidak akan memberikan susu. Memberikan susu kepada keluarga kau itu maksudnya memberi minum susu lah. Aku tidak akan memberi minum susu. Memberikan apa? Memberikan susu kah memberi minum susu?
Berikan susu untuk diminum. Berikan susu. Memberikan Untuk susu diminum lah, sebab di atas untuk diminum di waktu petang. Okey. Untuk diminum di waktu petang. Aku tidak akan memberikan susu untuk diminum di waktu petang kepada keluargaku, keluarga dan hamba saya. Okey, dan ada lagi? Untuk diminum di waktu petang. Aku tidak akan memberikan susu untuk diminum di waktu petang. Double D. Di satu lah di Semaju. ha, Okey ke tak? aku tidak akan memberikan susu untuk diminum di waktu petang. Itu double D. lain maksud. Beza. Okey. Okey, itu nampak mudah faham lah. Untuk diminum di waktu petang. Lebih anu. Ya, Okey. macam Ini bobonnya ada bobon. Okey, sebenarnya sambung. Astagfirullah. Okey, boleh habiskan habiskan bab ni bab taubat. Bismillahirrahmanirrahim. Para ulama mengatakan bahawa bertaubat daripada dosa adalah wajib. Jika seorang itu melakukan dosa dengan melakukan kesalahan, sekiranya seorang itu berdosa dengan melakukan kesalahan kali, melakukan dosa itu 2 kali. Maksudnya Bukan dosa. apa bisa? Jika seseorang itu melakukan dosa dengan melakukan kesalahan, macam mana bisa? Jika seseorang itu melakukan dosa, yakni apa tu? Dia punya in kanatil maksiyatu bainal abdi. Jika seseorang itu bukan seseorang itu, jika dosa itu fa in kanal maksiyatu, fa in kemaksiatu itu kan isim kana kan. Jika dosa itu ataupun maksiat taubat wajiban min kulli zanbin fa inal ka maksiatu, jika maksiat itu Asalnya Pak. adalah asalnya apa tadi? Ya bukan anulah. Bukan jika maksiat itu adalah kesalahan yang berkaitan dengan hak-hak Allah. Dan tidak berkait dengan manusia, maka dia perlu melakukan 3 perkara. Terus, jika maksiat itu adalah kesalahan. Jika maksiat itu berkaitan dengan hak Allah dan tidak berkait dengan manusia, maka dia perlu melakukan 3 perkara. Pertama, berhenti dari melakukan dosa tersebut. Kedua, menyesali perbuatan tersebut. Ketiga, berazam untuk tidak mengulanginya. Jika salah satunya tidak dilaksanakan, maka taubat itu tidak sah. Jika dosa maksiat itu berhubung kait. Jika maksiat itu, dosa maksiat apa ya? Jika maksiat itu, fa in kanatil maksiatu. Jika maksiat itu berhubung kait dengan manusia, maka syaratnya ada 4. 3 daripadanya telah diterangkan dan keempat adalah dia perlu melunaskan hak-hak mereka. Melunaskan sesuai ya. Ia macam melunaskan hutang tu, ya kira macam hutang tu. Menyempurnakan. Ya kalau menyempurnakan ada, ya adakah? Atau dia perlu menunaikan hak-hak mereka. Menunaikankah? Menunaikan hak mereka ni sama ada ya ada hutang, ya perlu tunaikan. Ya ada tak ambil barang, ya perlu pulangkan. Maksudnya hak-hak yang perlu ditunaikan adalah menunaikankah melunaskan? Melunaskan ini macam ya kira macam hutang juga kan? Tapi hutang itu adalah hak yang perlu ditunaikan, lurus. Sama juga. Jadi tunaikan kali saja. Dan keempat adalah dia perlu menunaikan hak-hak mereka. Sudah satu macam hutang duit. Macam satu saja semata-mata. Dan ada tafsir lagi dalam ada haqqahu tu. Ya bro ni. Okey. Ya bro. Ya bara'a min haqqi sahibihi. Okey, bukan. Ya bara'a min haqqi sahibihi. Ya perlu
Maksud yabra' ni membebaskan diri, betul tak? Membebaskan diri daripada, maksudnya melunaskan lah ya. Melunaskan hak-hak mereka. Ataupun melunaskan Syam. Ada kamus Dewan Bahasa Syam. Lepas ni tu. melunaskan adalah dia perlu melunaskan hak-hak mereka. Maksudnya adakah istilah melunaskan? Hak ni ada apa istilah pakai lunas bah? Lunas itu apa lagi Penggunaan lunas ada pulang pada hak. Melunaskan hak memang ada. Penggunaan melunaskan hak ada. lunaskan hak. Itu je. Maka itu perlukah tambah hak manusia Menebus. Menjelaskan. Menjelaskan. Lunas menjelaskan. menebus hak. Menebus boleh jadi juga menebus. Menebus ni dia. Oi, Memenuhi. beres, jelas, tunai, langsai. Memperbaiki kesalahan. Ya an haqqi sahibi itu maksudnya ia membebaskan diri pada hak. daripada Mancung. Mancung. apa bisa ya? Runcing. Virus. Kalau dalam chat GPT dia beritahu maksud mungkin bebas daripada hak, lepas daripada tuntutan, melepaskan diri daripada tuntutan hak. Lunas lah. Jadi ia beritahu berdasarkan halaman Kamus Dewan Pustaka bebas selesai tanggungjawab atau hak pemiliknya ialah lunas. Lunas. Ini PRPM, bukan PRPM. Jadi Sabar. Jadi apa? Kalau mau merujuk kepada lepas daripada tuntutan. Maksudnya bagus juga baca ni. Hendak adalah dia perlu melepaskan diri daripada tuntutan hak-hak mereka. Itu lebih akrab lah sekejap. Tulis dulu. Dia perlu melepaskan tuntutan hak-hak. Okey. 3 darinya telah diterangkan. Dan keempat adalah dia perlu melepaskan tuntutan melepaskan diri. Bukan beritahu melepaskan macam melepaskan tuntutan itu macam kan delete saja. Maksudnya dia perlu melunaskan. Dia perlu bayar balik kan. Dia perlu selesaikan masalah itu. Dia bukannya melepaskan. Dia macam kalau melepaskan tuntutan itu, dia perlu buat sesuatu untuk melepaskan tuntutan itu. Jadi perbuatan itu bukanlah melepaskan, melunaskanlah. 3 darinya telah diterangkan dan keempat adalah dia perlu melunaskan Balik semula. melunaskan tuntutan hak-hak mereka kali. Melunaskan tuntutan kali. Pasal dia masih dituntut kan. Macam mana? Melunaskan hak-hak mereka sekali. Okey, Mak. Lunas okey. 3 darinya telah diterangkan dan keempat adalah dia perlu melunaskan hak-hak mereka. Okeylah kali itu. Yang satu yang hak Allah yang tidak berkaitan dengan manusia, apa yang tambah hak manusia. Nah, sebelum itu sudah ada mention hak-hak Allah dan tidak berkait dengan manusia. Ada kaitan lah.
Okey lah pasal tu okeylah kali. Cuma hak-hak mereka tu sesuai dengan kaedah. Adakah perlu melunaskan hak-hak mereka? Okeylah okeylah tu. Ala haqqi sahibi. Ala jika dosa dengan manusia itu berkaitan harta atau seumpamanya, maka hendaklah dikembalikan kepadanya. Berkaitan dengan Ni berjalan ni. Oh. Berkaitan dengan harta atau cuma masalah penggunaan seumpamanya ni. Kebiasaan kalau dalam bahasa Melayu lah, wallahu alam. Dia penggunaan atau ni ia mesti ada 2-3 buting sebelum itu baru boleh pakai atau. Maksudnya ada harta, pangkat atau. Maksudnya ia kaedah penggunaan atau tu yang boleh satu. Tu kaedah dan gele, tu dan gele. Atau boleh gele soalnya. Dengan harta atau seumpamanya maka hendaklah dikembalikan kepadanya. Nombor satu apa? Dan jika harta itu masih ada, jika sudah tiada akibat hilang atau musnah maka gantikan harta yang seumpamanya atau senilai dengannya. Okey, ini dalam kali? Dalam dalil kali, dalil falihin kali ada. Okey, dalam dalil falihin. Okey. Kemudian jika dosa maksiat itu merupakan hudud atau seumpamanya maka serahkanlah dirimu di muka pengadilan atau pohonlah kemaafan daripada mereka. Jika dosa itu merupakan sebuah fitnah maka buatlah pengakuan kepada tuan badan mengenai apa yang dikatakan. Sebuah fitnah kah? Sebuah fitnah merupakan fitnah jangan ni. Jika dosa itu merupakan fitnah, maka buatlah pengakuan kepada tuan badan mengenai apa yang dikatakan. Fitnah sebuah kah? Sebuah fitnah? Macam sebuah Ada selejaan mengenai sudah baiki. Sebuah fitnah lurus Seseorang itu wajib bertaubat daripada setiap perbuatan dosa yang telah dilakukan. Kalaulah dia bertaubat untuk sebahagian dosanya sahaja, maka di sisi ahli sunnah wal jamaah, taubatnya untuk dosa tersebut tetap diterima, tinggallah baki dosa yang lain. Al-Quran dan hadis serta ijma' ulama telah menerangkan dengan jelas mengenai kewajiban bertaubat. Ayat-ayat Al-Quran, qala Allah Ta'ala tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun. Ayat Quran tu lurus. Ayyuha, ada alif Salah ayat Quran tu. Ayat Quran alif nada. Ayyuha. Ada ayyuha. Ada alif kan? Tu tinggal alifnya kan? Tu ba? Ayyuhal kah? Nada. Okey. Ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Firman Allah Subhanahu Wa Taala, dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah. Ini belum tukar kepada terjemahan Brunei. Mau show ada terjemahan Brunei kah? Halang-halang je type terus sekali. Ada. Dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah wahai orang-orang beriman supaya kamu berjaya. Istaghfiru rabbakum thumma tubu ilaih. Qala ta'ala wa istaghfiru rabbakum thumma tubu ilaih. Allah Subhanahu wa taala, hendaklah kamu meminta ampun kepada Tuhan kamu dari perbuatan syirik. Kemudian hendaklah kamu rujuk kembali taat kepada Allah kepadanya. Hud ayat 3. Satu lagi penggunaan terjemahan Quran Brunei itu pun perlu dipikirkan balik pasal kalau sekiranya kita ni buat Redus Solihin ni untuk Malaysia juga, wajar juga kita ni pakai pimpinan Rahman. Tapi kalau kita ni pakai Brunei saja pun lagi bagus. Pasal ia nada translation klasik itu nada. Diorang ada klasik sikit kan. Selalu hilangkan bracket, diorang hilangkan kira keperincian ayat tu, diorang ambil terus. Macam okeylah, kita ni pakai Brunei kali ya. Ya ayyuhalladzina amanu Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Allah SWT, orang yang beriman, bertaubatlah kamu kepada Allah dengan taubat nasuha. Hadis-hadis Nabi SAW. taubat nasuha nada buat Taubat nasuha. Footnote. Yang nada. Taubatan nasuha, footnote nombor 4. Ada ni, sadiqatan khalisatan. Sadiqatan apa terjemahannya tu? Cuba.
taubat yang benar lagi ikhlas. Ya. Taubat maksudnya bila sebut taubat nasuha, orang akan dalam otak orang apa kan taubat nasuha ni kan maksudnya kan. Taubat yang benar lagi, yang jujur lah. Yang benar bukan yang jujur. Yang taubat yang tulus lagi ikhlas. Tulus ikhlas. Jawapannya dia tahu. Taubat yang tulus lagi ikhlas. Maksudnya dengan ingatan tulus ikhlas lah. Nah, Maksudnya taubat yang tulus ikhlas lah. Tak payah lagi-lagi ya. Tulus ikhlas. Taubat yang tulus ikhlas. Apa lagi tu? Su'ila Umar yang ada taubat nasuh qala hiya ayyatuba minazanmi thumma la ya'udu ilaih. Sekejap ya. Sayyidina Umar Ranhu ditanya mengenai taubat, mengenai apa? Maksudnya mengenai taubat nasuha. oh, Maka beliau menjawab, taubat nasuha ialah seseorang bertaubat daripada dosa kemudian dia tidak lagi mengulanginya. Okey. wah, no. Terus taubat yang tulus ikhlas. Sayyidina Umar radhiyallahu anhu ditanya mengenai taubat nasuha, maka beliau menjawab taubat nasuha ialah seseorang bertaubat daripada dosa kemudian dia tidak lagi mengulanginya. Terus. Kada perlu tukar ayatnya. Taubat nasuha ialah seseorang bertaubat daripada dosa kemudian dia tidak lagi mengulanginya. Di sini ada nang ni punya ibarat mas. Apa tu? Di sini ada kama la ya'udul laban ila dirah. Apa tu jap. Ni apa Sayyidina Umar punya tu? Oh. Cuma ayat baca sikit. Qala Umar bin Khattab wa Abi Mustahil. radhiyallahu anhu ma taubatun nasuh. Okey. Ayyatuba min ad-dhanbi La ya'ud. kama la ya'udul laban ila Pakai yang ni lah benar. Sikit lah. Ya, ia ada sabab apa Ubay bin Ka'ab apa tadi? Siapa tanya? Ubay bin Ka'ab. Okey. Okey, maksudnya ya bukan ditanya Sayyidina Umar dan maksudnya di mana tu? Itu di mana tu? Atau apa? Al-Fawaid Al-Hiyat. Karangan Kamal Bashar. Apa ke Syarah Rasulullah ke? Okey. Dia Syekh Islam pada zaman kerajaan Utsmani. Apa sana apa tadi? Umar bin Khattab, Ubay bin Ka'ab, lepas tu Muaz. Kalau Umar Ubay wa Muaz. Kemudian Taubatu An-Nasuh. an yatuba thumma la ya'ud wa la ya'ud ila at-tara'. La ya'ud ila Okey, la ya'udul labanu ila ad-dar'i. Okey. Okey, ini banyak pelang ni, tapi ringkasnya kalau ada orang rajin boleh cek balik mengenai kalaman ni. Sayyidina Umar, siapa tadi? Ubay bin Ka'ab Ubay bin Ka'ab dan Muaz. Ini lihat mesti bab taubat ni Masih cari dalam bab taubat. Ya, mungkin diorang jamakkan kata-kata tu. Kalau daripada sini Sayyidina Umar ditanya tentang taubatan nasuha, tapi perkataan itu sampai kemudian dia tidak mengulangi dosa tu, tapi perumpamaan susu dan itu mungkin dihimpunkan daripada Ubay bin Ka'ab kah, daripada Muaz kah. Jadi kemungkinan dijamakkan perkataan itu. Jadi boleh cek lah, siapa dapat ada masa cek nanti beritahu saja. Tentang, tapi ini tulis je lah, mengulanginya seperti susu tidak kembali ke dalam. Itu yang payah tu. Macam mana tu? Mengelak. Apa tu? Boleh dia elak. Dari tidak kembali
maka tidak kembali masuk. Seperti mana Ada yang lebih berlapis. tidak kembali dari perahannya. Macam mana dia? Ad-dara'a ni memerah susu kan? Jadi maksudnya la ya'udu ila ad-dara'i. Jadi betul-betul mutlak tidak bisa balik lagi itu. Maksudnya yang akan beritahu kama la ya'udu al-labanu ila ad-dara'i. Macam manilah, ya punya note macam ni. Seperti mana susu tidak kembali, tidak masuk balik setelah diperah. Macam itulah kali ya. Lebih ada payah sebut tu. Setelah diperah, macam mana ayatnya itu? Ayat yang paling bagus. Seperti mana Perahan susu. susu tidak kembali setelah diperah. Tidak susu Ini dia bagi tahu saja setelah susu diperah tu. seperti susu telah diperah. Seperti apabila susu tidak diperah. Tidak susu diperah. Dia akan beritahu ya'ud itu kembali itu yang misal musyabihah itu kembali itu. Ia indah kembali kepada dosa seperti mustahilnya susu itu masuk balik. Susu tidak kembali seperti apabila susu. Seperti tiada jalan pulang bagi susu yang telah diperah. Panjang tu. Tiada jalan pulang. Seperti nasi telah dibubur. Seperti nasi yang jadi bubur, seperti susu yang telah diperah. Macam tu sajalah. Maksudnya dia payah mention perbuatan yang seperti kalau susu diperah, dia dapat lagi masuk. yang telah diperah. Okey, dah settle. Susu. Okey, tapi ini cek balik ah. Dia punya Singgah singgah no. sekarang orang cakap kalau parah dari susu kutak payah lagi sekarang. Apa tadi? Orang terbayangkan zaman sekarang susu diperah. Perahan susu. Susu tu air yang Bukan Kamal Basha bukan penulis ke? Penulis apa namanya tadi tu? Suarun min Hayati Sahabah bukan? Bukan. Suarun min Hayati Sahabah. Apa kitabnya tu? المطرعة الحيض الفوائد المطرعة في شرح كتاب الرياض الصالحين الفوائد المعتريات الحياة في شرح كتاب الرياض. Aku terjumpa baru tengoknya. Tak boleh syarahnya. 5 jilid. Subhanallah. Banyak Karantan dan kayak ini kayaknya mufti deh. Masalah. Iya. Atau Syekh Islam. Ini banyak karangan. Tahun 800 ni. Syarah itu syarah sahih. Dan kalau nggak salah mazhab akidah ini Maturidi. منطق شوف بحث النظر يعني Okey. Batah-batah mana ni dah lihat kan ni. Fawaid ni download 7 jilid. No, Suwarun min Hayati Sahabah, Suwarun min Hayati Sahabiyat sama Suwarun min Hayati Tabi'in bukan Kamal Basha, Rafat Basha. Ya ada Basha yang bukan. Apa tadi? Suwarun min Hayati Sahabah wah. Yang kitab yang itu. Suwarun min Hayati Sahabah, Suwarun min Hayati Sahabiyat, Suwarun min Hayati Tabi'in. Rafat Basha, Dr. Abdul Rahman Rafat Basha, Al-Basha.
Jauh dari ini juga dari Turki juga ada. Mungkin pasal dia punya ia antara orang yang kecintaan para sahabat yang mendalam dan ia dikuburkan dekat kubur Zakaria Ansari. Turki kan? Zakaria Ansari Turki kan? Mesir. Bukan Zakaria Ansari, sahabat Abu Ayyub Ansari, bukan Zakaria Ansari, Abu Ayyub Ansari. Teruskan, ini tabi'in. Syurah bilang. Saya tabi'in. Oh, Ia ada beritahu. Ia ada beritahu sini ada takrisnya. Apa? Ihda. Allahumma inni ahbabtu as-saffal mukhtarah min siqati tabi'in hubban la yafutuhu illa hubbi li sahabati rasulil kiram. Ini lah, ia ada beritahu sini. Dia tulis. Allahumma fahabni yawmal faza'il akbari li ayyi min haula'i aw haula'i fa innaka ta'lamu anni ma ahbabtum illa fika ya akramal akramin. Ini Rafat Basya bukan, atau Kamal Basya. Salah. Okey, sikit lagi. Yang mana? Yang ini. Ini. Okey, lagi ya, sambung ah. Okey, seterusnya pukul berapa sudah? Okey, pukul berapa berhenti? Asar berapa? Asar dulu. Lagi 55. Okey, 55. Habiskan dulu lah, cuba habiskan ah. Hadis-hadis Nabi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu wallahi inni la astaghfirullah wa atubu ilaihi. Atuba ay la astaghfirullah wa atubu ilaihi fil yaumi akthara min 70 marrah. Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, demi Allah, sesungguhnya aku beristighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan bertaubat kepadanya pada setiap hari melebihi 70 kali. Beristighfar kah memohon ampun? Memohon ampun kali. Memohon keampunan kepada Allah dan bertaubat kepadanya setiap hari. Pada setiap hari kah ataupun setiap hari? Mana pada kan? Kepadanya setiap hari melebihi 70 kali. Anil Agharri bin Yasar al-Muzani radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya ayyuhan nas tubu ila Allah fa inni atubu ilaihi fil yawmi 100 marrah. Sayyidina Al-Aghar bin Yasar al-Muzani radhiyallahu anhu berkata bahawa baginda Rasulullah SAW bersabda, wahai manusia, bertaubatlah kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana aku sendiri bertaubat kepadanya pada setiap hari sebanyak 100 kali. Muslim. An Abi Hamzah Anas bin Malik al-Ansari khadim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhu khadim Rasulullah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lallahu afrahu bi taubati 'abdihi min ahadikum saqata ala ba'irihi wa qad adallahu fil ardi falatin. Muttafaqun alaih. Sayyidina Abu Hamzah iaitu Anas bin Malik al-Ansari radhiyallahu anhu khadim Rasulullah SAW berkata bahawa baginda Rasulullah SAW bersabda, demi Allah, sesungguhnya lallahu afrahu, sesungguhnya Allah SWT lebih gembira dengan taubat seorang hambanya berbanding kegembiraan seseorang yang tidak menjangka menemui kembali untanya yang telah hilang di padang pasir. Ini payah sikit pasal ia ada isim tafdil afrahu min. Maksudnya Allah Ta'ala lagi gembira berbanding kegembiraan orang yang ia bukan menjangka, ia menjangka ke tu. Yang seseorang yang tidak menjangka menemui kembali untanya yang telah hilang di padang pasir. Wa fi riwayatin li muslimin lallahu ashaddu farahan bi taubati 'abdihi hina yatubu ilaihi min ahadikum kana 'ala rahilatihi bi ardi falatin fadlatat minhu wa 'alayha ta'amuhu wa sharabuhu fa ayisa minha fa ata shajaratan fattaja'a fi zilliha qad ayisa min rahilatihi fa bainama huwa kadzalika idza huwa biha qa'imatan 'indahu fa akhadha bi khitamiha thumma qala min shiddatil farhi Allahumma anta 'abdi wa ana rabbuk akhta'a min shiddatil farhi. Farahi ya. Jadi di dalam riwayat Muslim, demi Allah, sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala sangat gembira dengan taubat seorang hambanya ketika hambanya rujuk kembali ya
uh, rujuk kembali taat kepadanya. Itu di mana tu ah? Hina yatubu ilaihi, bertaubat yalah, bertaubat seorang hamba. Ketika hambanya rujuk kembali taat tu adakah? Upaya Jika seorang hamba kembali kembali saya. kembali taat. Ha? Kembali. Ya, bukan. Dalam matan ni yang mana rujuk kembali itu? Itu Ah. apa hina? Usulnya orang dari Falihin ini punya. Apa tu? Dia beritahu apa? Fayurju'uhu ila ta'atihi. Okey. Maksudnya itu tentang hina yatubu ilaihi kah? Penerangan ke Bitaubati abdi. Okey. Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala sangat gembira dengan taubat seorang hamba apabila hambanya kembali taat kepadanya. Ketika kah apabila? Ya, cuba apabila. Ya. Demi Allah, sesungguhnya Allah SWT sangat gembira dengan taubat seorang hamba apabila hambanya kembali taat kepadanya, berbanding kegembiraan seseorang yang menaiki binatang tunggangannya di padang pasir lalu binatang tersebut hilang. Walhal atas binatang itu terdapat bekalan makanan dan minuman hingga dia berputus asa untuk mencarinya. Ayat kana ala rahidati bi adi falatin fanfala. Okey. Apa binatang hilang ke? Macam mana akan cerita binatang hilang ni? Binatang itu hilang ke ataupun lenyap? Apa ada kalimah lain ke? Okey sudah. Faham tu sudah. Di mana lalu binatang tersebut hilang. Walhal atas binatang itu terdapat bekalan makanan dan minuman hingga dia berputus asa untuk mencarinya. Lalu dia berehat di bawah teduhan sepohon pokok. Sebuah pohon, teduhan sepohon pokok lah. Lalu dia berehat di bawah teduhan. Fa'isa minha fa'ata syajaratan. Lalu dia berehat di bawah teduhan sepohon pokok lah. Fa'ata syajaratan lah. Sepohon kayu. Lalu dia berehat di bawah teduhan sepohon pokok dalam keadaan berputus asa untuk mendapatkan. Kalau sepohon kira sepohon sepohon pokok, tapi bila ada sebut teduhan maksudnya pokok tu besar lah. Dia ada teduhan sepohon pokok. Bila nampak teduhan pokok tu besar lah. Inilah jamin. Ini dah nampak macam pokok daun kari kan. Jadi dalam keadaan berputus asa untuk mendapatkan kembali binatang tunggangannya itu. Dalam keadaan itu, tiba-tiba binatang yang hilang tersebut tiba-tiba binatang yang hilang itu telah muncul di sampingnya. Dengan segera dia mendapatkan tali unta itu. Tali unta kah tali binatang? Apa yang hilang ada unta kah? Unta kah? Tali. Mana? Nakah kah hilangan ni? Tu nakah. Nakah, dalam itu nakah kah? Okey. Tapi di atas tu mana ada cerita salunta kan? Ya satu siapa ni umum pasal Binatang. Tapi nakah tu tafsir untuk di bawah kah ataupun binatang yang di atas? Di atas. Yang arah okey. Jadi maksudnya sekarang ni kita ni perlu cerita pasal unta lah di atas tu. Maksudnya hamba yang menaiki binatang yang seorang yang menaiki unta lah. Terus menaiki unta di padang pasir. Ataupun kemudian seorang yang menunggang unta. Menunggang unta di padang pasir ke apa? Menunggang unta di padang pasir lalu untanya hilang. Walhal Unta itu. Walhal ada mau buang titiknya.
Macam Ah. Arab ni. Padanya terdapat padanya terdapat Namun, bekalan. Oh. namun, lalu untanya hilang. Namun, atas unta itu terdapat bekalan. Sedangkan Namun, Macam kalau wawu haliyah maknanya sedang kan? sedangkan boleh juga. Okey, baca balik. Demi Allah, sesungguhnya Allah SWT sangat gembira dengan taubat seorang hambanya bila hambanya kembali taat kepadanya. Berbanding kegembiraan seseorang yang menunggang unta di padang pasir, lalu untanya hilang. Sedangkan, boleh juga, mana tu hilang? Boleh. Sedangkan, Kalau Arab ni itu bukan cuma Arab. Walhala tu ada dalam itu kah? Bahasa Melayu apa? Sedangkan di atas unta kah ataupun sedangkan unta itu membawa? Sedangkan unta itu di atas unta itu ya tu. ataupun sedangkan unta itu Memiliki membawa ataupun Sedangkan padahal. meskipun ada meskipun lain. Bukan padahal. Sedangkan sesuai sedangkan. Cuma kan di atas unta terdapat bekalan makanan ataupun sedangkan unta itu membawa. Oh, membawa lah. Apa? terdapat Sedangkan di atas unta itu yang melarangkan. sedangkan unta itu membawa Kira bersama unta lah. tapi membawa itu hendakan ia menaruh turunkan balik kan? Atau macam mana? Sedangkan bersama unta itu bekalan makanan dan minuman. Sedangkan Oh, bersama unta tersebut bersama unta itu bekalan makanan dan minuman. Sedangkan bekalan makanan dan minuman bersama unta itu. apa mat? Tunggangan kali ya lebih atau apa nih? Instead of unta, lebih baik tunggangan. So di sini unta tu apa nih? Apanya? Ayil lati yarkubuha min naqatin. Artinya bukannya Bukan unta lah, tunggangan lah. Maksudnya apa sajalah. Oh. Jadi kita tukar balik kepada tunggangannya. Tapi cuba baca baca balik any flip atau baca balik pasal sini semua tukar-tukar sudah. Daripada orang Ya dari anu tu. Demi Allah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala sangat gembira dengan taubat seorang hambanya ketika hamba yang rujuk kembali taat kepadanya berbanding kegembiraan seseorang yang menaiki binatang tunggangannya. seseorang yang menaiki binatang tunggangan. Lalu binatang tersebut lalu tunggangannya hilang, okey? Sedangkan bekalan makanan dan minuman bersamanya. Okey, dah. Hingga dia berputus asa untuk mencarinya. Okey, jadi tunggangan di padang pasir lalu tunggangannya hilang sedangkan bekalan makanan dan minuman bersamanya. Bersamanya ajap. Bersama dia tukar-tukarnya tu, satu mentionnya tunggangannya orang tu. Kemudian hingga dia berputus asa, sedangkan bekalan dan minuman bersamanya. Bersamanya siapa? Bersama tunggangan itu lah. Hingga dia berputus asa untuk mencarinya. Lalu dia berehat di bawah teduhan sepohon pokok dalam keadaan berputus asa untuk mendapat kembali binatang tunggangannya itu. Dalam keadaan itu tiba-tiba tunggangannya yang hilang itu telah muncul di sampingnya. Dengan segera dia mendapatkan tali kekang tak apa orang? Tali kekang tak? Apa tadi apa orang panggil? Tali kekang ke tadi apa? Pelana. Bukan. Pelana apa kan? Pelana yang kaki tu. Pelana tersit kan? Oh, Pelana.
berkelana lain. Berkelana lain. Berkelana tu Mendapatkan tali Tali ikatan. tali kekang kali. Kekang bah. Kang ni untuk anu kan tanah pada. Tahu bah. Kekang pedak kekang. Tak mendapatkan tali kekangnya seraya tersasul. Mengatakan akibat terlalu gembira. Seraya tersasul, tersalah. Tersasul mengatakan akibatnya, ya Allah, engkaulah hambaku dan akulah Tuhanmu. Dia tersilap kerana terlalu gembira. Okeylah. Seraya tersasul. Seraya tersasul ada ayat lain. Seraya berkata ni maksudnya yang summa lah. Okey, lurus tu. Seraya tersasul mengatakan akibat telah terseraya tersasul mengatakan akibat mengatakan itu pasal lepas satu ada kata-katanya mengatakan akibat terlalu gembira, ya Allah engkaulah hambaku dan akulah Tuhanmu. Okey. Sana seraya tersasul mengatakan. Seraya tersasul mengatakan sini. Satu no. Seraya berkata dengan penuh gembira. Yang ada begitu tersasul lah. Nanti. Tapi tersasul itu ndak pulang tersasul itu bila diwujudkan kalimah tersasul itu bagus. Pasal dia memang tersalah kan. Nanti orang indah ke arah menyalahkan. Okey. Dah dulu. Nah, tinggal asar sudah dah. Tapi bab taubat ni sikit bangannya. Tapi berhenti dulu. Pelan-pelan lah. Berhenti di mana tadi? Okey. Hadis seterusnya lah. Hadis seterusnya Faiz. Okey. Kenapa berhenti sini dulu? Nanti kalau sudah siap yang bahagian yang lepas satu, tadi baca sekaligus habiskan semua sekali. The next one. Okey. Pasal yang satu bab lagi kan? Last kan? Satu lagi kan? Satu bab lagi tinggal. Dah terbuat dah. Sibuk. Itu ini pun kira banyak sudah. 40 lebih sama surat. 40 lebih. Surat. Dia jom. Sejam. Penyumat. Dah itu. Dia tu surat. Awal ni. Tapi ini bukan Mesir ni. Mesir kan ni.